kenapa gaji minimum ni rendah sangat? Dan ada pula yang kata, kenapa tinggi macam ni? Susah lah. Wah, dia ada dua kutub ekstrim kat sini kan. Gaji minimum ni, dia kalau kita tengok Section 25, memang dia kata setiap dalam tempoh 2 tahun, sekali mesti buat kajian. Kajian terhadap perintah gaji minimum ni. Kajian wajib setiap 2 tahun dan tempoh 2 tahun sekurang-kurangnya mesti buat sekali. Jadi dia akan buat satu study. Dia akan ambil kira macam-macam indikator lah, indikator pertumbuhan gaji lah, indikator paras garis kemiskinan, semua dia akan ambil kira indikator-indikator, kemudian dia akan datang dengan hasil kajian dan juga show lah berapa dijangkakan kadar yang setelah mengambil kira semua faktor. Ini yang dikatakan munasabah. Dan dia kena bentang hasil kajian ni ke dalam mesyuarat perundingan gaji negara, MPGN. Dia kena bentang dalam tu, dan dalam mesyuarat ni dia ada wakil-wakil tu, ada wakil kerajaan, dia ada wakil majikan, dia ada wakil pekerja. Wakil majikan mestilah kalau dia datang mesti dia bawa paling ekstrim, kalau dia tak nak pun lagi bagus kan. Pekerja ni mestilah dia nak push paling tinggi. Dia kena ada ijma', semua sepakat. Tak boleh seorang kata khilaf, tak boleh. Dia kena ijma'. Maka barulah lepas tu Menteri Sumber Manusia yang berhormat YB Steven Sim boleh bawa pergi ke kabinet untuk diluluskan, dipertimbang dan diluluskan oleh kabinet. Nanti kau naikkan gaji minimum, harga barang semua mesti naik. Tapi perasan tak, harga gaji minimum tak pernah naik. Gaji minimum ni tak dinaikkan pun, harga barang naik. Dia cari alasannya kan. Gula jatuh tumpah tepi jalan pun harga gula naik. So kadang-kadang satu ialah ada alasan tu ialah alasan yang saja je bagi sebab ni. Tapi keduanya ialah mungkin dia kaitkan naik harga barang dengan inflasi. Tapi kita kena tengok sejak gaji minimum dimula diperkenalkan tahun 2013. Kita kaji balik, kita tengok inflasi ni naik berapa banyak. Sebab kalau kita tengok daripada 2013 sampai 2023, inflasi kita cerita lah kan, dia naik dalam 22%. Tapi pertumbuhan gaji pula naik sampai 66%. Pertumbuhan gaji dia pergi lagi laju daripada harga barang. Ialah bila kita naikkan gaji minimum, apa yang ada? Bila naik gaji minimum, dia ada pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna ni maksudnya kalau mungkin kalau 1,500 habis tak ada benda nak boleh belanja. Tambah lagi 200, alhamdulillah lah, ada 200 dah. Bolehlah makan goreng pisang ke, bolehlah pergi beli barang dapur lebih sikit. Jadi dia ada tambahan pendapatan boleh guna ni, dia boleh spend balik. Harga naik, kalau kita tengok data, inflasi dan sebagainya, dia naik tapi tak dapat dikalahkan oleh pertumbuhan gaji. Gaji sentiasa pergi lagi laju daripada inflasi. Which is good lah. Orang selalu tanya, jom kita buat turun inflasi. Soalan dia, kita nak ke turunkan inflasi? Ini persoalan dia. Orang biasa tu, kita turunkanlah inflasi. Kita pernah turun inflasi masa tahun 2020. Kita tahulah ketika insiden COVID-19, inflasi tu menguncup sampai -2. Pengangguran naik, ekonomi menguncup. Jadi tak semestinya turun inflasi ni benda baik. Kita kena tengok juga. Jadi jangan kadang-kadang kita ingat macam tu, ekonomi ni bergerak macam tu. Dia tak mesti bergerak macam tu. Tak mesti yang kita minta tu kadang baik. Takut kita dapat, nanti kita pula takut. Jadi lagi satu yang benda orang kritik adalah nanti dah menaikkan gaji minimum ni makin ramailah orang dibuang kerja. Betul lah, ini teori-teori kan. Kita pun boleh berfikir secara hipotesisnya mungkin ini. Tapi data memang selama ni menunjukkan setiap kali naik gaji minimum, pengangguran tak pernah naik bersama dengan gaji minimum pun. Maksudnya tak berlaku pun isu dia akan buang. Readjustment sikit-sikit tu tak melibatkan pembuangan pekerja pun. Jadi nak mengatakan sangkaan bahawa bila naik gaji minimum mesti akan ramai dibuang kerja, inilah satu sangkaan yang memang tak terbukti pun. Mana yang tak percaya dia mungkin tanya, ini data datang mana pula kan? Saya ukur data turun dari langit ke? Data ni kita ambil semua daripada DOSM lah kan? Pergi kat DOSM, boleh cek data-data pada tahun-tahun berkenaan di mana gaji minimum diperkenalkan, tengok balik data pengangguran dan sebagainya lah. Sekarang ni tak ada correlation lah. Bagi yang tak tahu apa itu DOSM, dia bukan dosa. Dosa tu yang kita buat, lepas tu kita kena taubat. DOSM ni adalah Department of Statistics. Saya tak dibayar oleh DOSM. Kalau nak bayar, saya welcome.